Okey, nampak tak slide cikgu tu? Okey, kita mula. Okey, untuk yang pelajar yang baru masuk tu sila tulis nama dekat bahagian chat Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada pelajar-pelajar sekalian. Semua sihat Ya, okey. Jadi hari ni kita nak sambung pembelajaran kita pada yang slide depan lah. Jadi apa yang kamu nampak dekat slide yang cikgu tunjukkan dekat kamu ni? Apa yang kamu nampak? Ya, okey. Lagi? Siapa lagi yang kamu naik? Kalau yang angkasawan ni kenal tak siapa? Mustafa? Muzaffar? Okey, okey. Okey, jadi kan, semua orang-orang yang cikgu tunjuk ni orang yang berjaya ke tak berjaya? Okey. Berjaya dalam bidang masing-masing ke ataupun bidang yang sama? Ya, tak sama kan? Okey, kalau macam tengok layar ni, Ronaldo dengan Messi ni dengan Lin Chorwei ni bidang apa? Okey, bidang sukan lah orang panggil kan. Kalau yang Syekh Muzaffar ni? Bidang ya okey. Kalau macam Dr. Zakir Naik ni, bidang apa? Betul. Tu bidang dakwah, bidang agama kan. Jadi itu yang kita akan belajar hari ni iaitu mengenai kelebihan dan kekurangan pada seseorang. Okey. Jadi kita sambunglah bab kita ni yang bab yang terakhir dalam bab 1 iaitu 1.3 peningkatan kendiri. Di mana untuk standard pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama adalah untuk mengenal kelebihan dan kelemahan diri dari aspek fizikal, kebolehan, kemahiran, minat, bakat, sikap dan nilai. Kedua adalah menerangkan maksud dan kepentingan peningkatan kendiri. Dan yang terakhir adalah menjelaskan kaedah untuk mendapatkan maklum balas dalam proses peningkatan kendiri. Yang tu yang kita akan belajar pada hari ini. 3 aja sikit. Sikit dah tak banyak kan. Jadi untuk 1.3.1 iaitu mengenal kelebihan dan kelemahan diri. Jadi untuk mengenal kita punya kelebihan dan kekurangan diri yang kita boleh tengok daripada 7 aspek. Iaitu yang pertama adalah aspek kebolehan, yang kedua fizikal, yang ketiga kemahiran, minat, bakat, sikap dan terakhir adalah nilai. Jadi melalui 7 aspek ni kita boleh tahu kita punya kelebihan diri dan juga kekurangan diri. Kita pergi start satu Okey, kita pergi yang pertama fizikal. Apa tu fizikal kan? Fizikal adalah sifat tubuh badan sendiri macam tangan kita lah, tangan, kaki, badan, kepala semua kan, itulah fizikal. Terdapat sifat tubuh badan yang boleh diperbaiki. Contohnya kekemasan. Boleh tak siapa-siapa bagi contoh sifat tubuh kita yang boleh kita perbaiki? Ha. Okey betul. Contohnya kalau kamu badan gempal lah, so kamu boleh perbaiki dengan kamu senaman, pergi gym ke kan. So badan tu kamu boleh fit lah. Jadi kamu boleh perbaiki kamu punya sifat tubuh badan. Yang tu untuk ciri-ciri fizikal. Seterusnya adalah kamu tidak perlu merasa rendah diri jika bentuk badan kamu tidak menarik. Ni penting lah kan. Walaupun kamu punya sifat tubuh badan, jangan pernah sesekali kamu merasa rendah diri. Cuba kamu tengok contoh tu. Contoh yang cikgu bagi kamu kan. Nampak tak gambar yang pertama ni? Cikgu tunjuk ni. Kenal tak? Saya tak tengok. Okay kan. Kau tengok walaupun dia mempunyai kekurangan diri, macam tangan kan, macam tangan tak tangan dia macam dia macam ni lah, macam apa, tak sesempurna orang lain lah kan. Tapi tengok dia masih boleh betul? Dia masih boleh berjaya. Sebab apa? Sebab dia punya mindset dia
dia tak pernah memandang rendah terhadap diri sendiri kan. Cuba kalau abang bayangkan kalau dia macam dia pandang rendah, dia macam kecewa dengan sifat tubuh badan dia, dia boleh jadi pengemis? Boleh tak? Kalau dia nak jadi pengemis dia boleh jadi sebab dia kalau orang tengok pun kesianlah kan. Sebab itulah cakap pentingnya kita kan untuk untuk tidak perlu merasa rendah diri. Walaupun apa pun ciri-ciri fizikal yang kita adalah kan. Untuk kamu ni cikgu tahu kamu kan, sempurna kan. Jadi kamu syukurlah sebab tak macam orang-orang yang kurang ni, kurang upaya tu. Kedua adalah kebolehan, iaitu kemampuan seseorang untuk melakukan tugasan atau kemahiran tertentu. Adakala kebolehan tidak mudah dikenali sehinggalah seorang mencuba sesuatu yang baru. Contohnya kebolehan yang kamu tengok bergambar cikgu contoh ni kan. Kelebihan apa ni? Naik tangga ke apa? Mengecat. Kebolehan mengecat. Daripada mengecat tu apa? Betul. Dia kebolehan dia melukis mural. Ingat senang kan? Payah kan lukis macam tu kan? Tu yang kebolehan individu yang lukis tu lah. Dia punya kelebihan dalam bidang melukis mural. Tu dia adalah kemahiran, iaitu keupayaan untuk berfikir, belajar, mengingat dan menganalisis. Yang ni macam melibatkan ni lah kita punya fungsi otak kita kan. Lepas tu, setiap individu mempunyai aras kognitif yang berbeza. Betul lah tu kan? Contohnya gambar yang kamu dapat lihat ni, siapa ni pakcik ni? Siapa? Kenal tak? Dia ni lah macam saintis Albert Einstein. Profesor. Okey. Jadi dia punya tahap kognitif dia tinggi lah kan, tak sama macam kita. Walaupun kita macam mempunyai otak yang sama kan, tapi tahap kognitif ataupun aras kognitif kita berbeza, tak sama. Yang kedua ni, kenal tak? Pakar matematik. King kamu tak kenal kan? Inilah. Ni Adiputera lah. Waktu cikgu sekolah pun dia dah pandai dah waktu dia sekolah rendah pun dia dah boleh buat soalan matematik untuk sekolah menengah untuk tahap universiti. Jadi dia punya kebolehan dia kemahiran untuk melakukan soalan matematik tinggilah. Kamu tengok video dia dekat YouTube dah kan. Pakar matematik. Sekejap. Kamu okey tak matematik? Pergi makan. Aduh, tak apa tak apa. Best matematik. Okey, minat. Seterusnya adalah minat kan. Minat adalah keinginan atau kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dapat memberikan kepuasan. Ni pun setiap individu tak sama dah. Ada yang suka main game kan, tu minat. Minat dalam main game ke, minat dalam berbasikal ke sekarang ni kan, trend kan. Jadi minat tu, um, orang yang berminat melakukan sesuatu tidak semestinya mahir. Jadi kita minat untuk melakukan je lah. Kalau tak mahir pun tak ada masalah kan. Dan cikgu kalau tengok gambar tu, cikgu minat hiking lah. Hiking, banyak kan tempat cikgu dah hiking kan. Lepas tu seterusnya cikgu juga minat travel lah, jalan-jalan. Tu minat lah kamu. Kalau minat kamu apa pula? Okay, kau tanya siapa? Tak ada nama dulu. Cikgu nak tanya Tan, Tan. Kamu minat apa? Cikgu nak tidur. Kita tak tahu minat apa. Badminton. Cikgu minat badminton ke cikgu? Nanti boleh lawan nanti. Lagi, ah, siapa lagi? Nur Aisyah. Kamu minat apa? Main game. Wish dahsyat. Game apa tu? Oh, boleh dahsyat. Cikgu tak main. Okey. Bersukan minat bersukan? Oh, ya eh. Boleh. Alif, Alif. Apa?
Oh, lebih. Weh, hebat eh. Hebat. Jadi ingat ah, semua minat kamu tak sama kan. Tapi kalau kamu lakukan minat tu macam kita macam dapat kepuasan lah. Macam cikgu pun kepuasan bila cikgu hiking, bila cikgu travel, bila cikgu main badminton kan. Itu dah untuk minat. Satunya adalah bakat. Dia bakat dan kebolehan semula jadi. Itu waktu kecil pun kamu dah ada bakat tu kan. Tu orang panggil bakat. Bakat perlu diiringi dengan latihan supaya lebih berjaya. Macam kita asah bakat lah. Sebab tu kita tengok rancangan televisyen kan, rancangan TV. Banyak rancangan-rancangan yang ambil budak-budak kecil untuk mereka asah bakat menyanyi ke, bakat bakat menyanyi, bakat melukis, bakat macam-macam bakat kan. Jadi mereka ambil budak kecil-kecil untuk mereka asah bakat tu. Supaya lebih berjaya lagi. Itulah untuk bakat kan. Contohnya, gambar yang kamu lihat ni, gambar budak kecil lah main bola kan. Kalau kamu kenal dia, dia macam seorang yang boleh katakan pengganti lah, pengganti untuk Messi kan. Sebab dia punya apa kelincahan dalam main bola tu baik walaupun dia masih kecil. Sebab tu lah dia dah terapkan dia dalam akademik bola sepak untuk dia mengasahkan dia mengasah bakat yang dia ada lah supaya besar nanti pun dia dah dapat dapat ni lah wakil kelab kan. Kelab yang ambil dia sekarang ni. Itu dah penting untuk kita memberi latihan terhadap bakat yang kita sedia ada. Itu untuk bakat lah. Seterusnya adalah sikap. Sikap adalah peluang atau galakan yang positif. Positif yang menjadikan seseorang mempunyai sikap yang positif. Contohnya sebab itulah pentingnya untuk kamu ada rakan-rakan yang baik lah. Orang kata kan, kamu ni akan dipengaruhi oleh rakan-rakan. Kalau kamu salah pilih rakan ataupun kamu pilih rakan yang mengajak kepada kebaikan, maka kamu akan lakukan kebaikan kan. Kalau kamu pilih rakan yang di sebaliknya, itulah kamu akan ikut rakan kamu walaupun dia ajak yang benda yang negatif lah. Contohnya macam ajak merokok ke kan. Itu macam negatif lah. Sebab tu pentingnya untuk kamu pilih kawan kamu dari orang yang ya mempunyai sikap yang positif. Seterusnya adalah nilai. Nilai adalah pegangan atau pertimbangan terhadap sesuatu. Nilai akan mempengaruhi keputusan yang akan dibuat dalam pelbagai situasi harian. Okey, contoh kan. Okey, kalau kamu nak gambar kat yang pertama ni, apa yang kamu rasa? Okey. Jangan, itulah orang panggil pertimbangan. Bila kamu tengok tu kan, kamu dah boleh rasa dah tu. Dah rasa apa yang kamu apa ni, empati kamu lah. Kalau macam kesian kan. Lepas tu, nilai akan mempengaruhi keputusan yang akan dibuat. Okey, kalau kamu dah kesian, apa kamu nak buat? Kan, itulah panggil sebab bila kamu dah ada sifat kesian tu, maka kamu akan membuat keputusan dengan menolong orang tersebut lah. Macam kita tengok kan, macam tengok Abid Liu lah sekarang ni kan, Ustaz Abid Liu. Tengok dia banyak bantu orang, lepas tu dia akan buat keputusan dengan memberi bantuan kan. Itulah panggil nilai kemanusiaan yang perlu ada dalam setiap diri kamu lah, setiap kita kan. Contohnya kalau orang yang tak ada sifat kesian ni, contoh dia tengok orang miskin, dia kata malas berusaha ke, macam macam tu lah. Jadi dia takkan tolong lah sebab dia tak ada sifat empati tu. Sebab tu dah pentingnya untuk kita ada sifat empati antara manusia. Dan juga haiwan lah, kalau kamu tengok haiwan kan. Haiwan pun punya perasaan juga tak? Lepas tu, siapa ada bela haiwan kat rumah? Ikan. Kamu bagi makan tak ikan tu? Ke kamu tak bagi makan? Ha? Okey okey. Yang bela kucing tak kucing? Kamu bagi makan tak kucing kamu? Bagi. Sebab apa kamu bagi makan kat kucing kamu? Sebab dia lapar betul tak? Okey, sebab itulah kita panggil maksudnya kamu ada sifat lah tu, sifat empati, sifat kasihan kan. Sebab kamu dah bela. Kalau orang yang bela tapi dia tak ada sifat empati tu, sifat kemanusiaan tu, dia bela je tak pergi makan pun. Sebab tu ada yang kes-kes yang ah, kes haiwan-haiwan yang ni macam kena dera lah kan, macam kena kurung, tak pergi makan, kurus. Itu sebab tuan dia tak punya sifat empati lah. Kalau kamu ada lah, bagus lah macam tu. Cikgu ada bela kucing tak? Okey, kita pergi kepada seterusnya iaitu 1.3.2 iaitu peningkatan kenjeri.
Apakah maksud peningkatan kendiri? Iaitu persepsi seseorang terhadap diri sendiri dari segi penilaian, pandangan, tanggapan dan kepercayaan terhadap kekuatan dan kelebihan diri sama ada positif dan negatif. Itu yang cikgu maksudkan tadi tu kan, macam walaupun apa yang kamu ada pada diri kamu, kalau kamu pandang negatif, maka dia tak dapat dikembang, kamu takkan rasa ni lah macam rasa bersemangat, rasa boleh majukan diri kan. Tapi kalau kamu ada kekurangan diri, walaupun kamu pandang pada sudut yang positif, dia akan membawa kamu pada kejayaan lah. Yang penting adalah kamu punya fikiran lah. Fikiran kamu kan, mindset kamu. Sama ada kamu nak pandang sesuatu perkara tu dari sudut positif, yang akan memberi kesan yang positif, ataupun kamu nak pandang daripada sudut yang negatif, yang semestinya akan memberi kesan yang negatif pada diri kamu sendiri. Itulah untuk peningkatan diri kan. Untuk kepentingan supaya dapat membuat keputusan. Contohnya adalah menentukan setiap yang tindakan yang diambil betul dan tepat. Okey, contohnya contoh kamu dapat kena pasti kamu punya bakat kamu dalam bermain badminton. So, takkan kamu nak main sukan lain kan? Mesti kamu akan join wakil sekolah ke untuk sukan badminton. Ha, sebab tu orang panggil supaya dapat membuat keputusan dan keputusan yang kamu ambil tu betul dan tepat kan. Ikut pada kamu lah. Sebab tu dia kena tahu kamu punya kekuatan diri dan juga kelemahan diri kamu. Untuk yang baru masuk tu tulis nama dekat bahagian chat untuk kehadiran. Dan terakhir adalah persediaan untuk cabaran pada masa hadapan. Ya. Okey, yang terakhir kita pergi 1.3.3 iaitu menjelaskan kaedah untuk mendapatkan maklum balas dalam proses peningkatan kendiri. Kita dapat dua, okey. Okey. Kita dapat dua ujian yang kita boleh buat. Yang pertama adalah ujian psikometrik dan yang kedua adalah ujian aptitude. Ujian psikometrik kan cikgu dah buat dah pun untuk bila kita nak masuk U kan, masuk U ke nak masuk masuk pekerjaan dalam pekerjaan awam kan yang dengan kerajaan, dia akan buatlah ujian psikometrik ni. Okey, ujian psikometrik iaitu prosedur yang sistematik untuk memerhati tingkah laku manusia dan menerangkannya dengan bantuan skala numerikal dan kategori. Contohnya dalam soalan untuk ujian psikometrik ni dia ada pilihan jawapan dah. So kamu tanda je mana yang kamu rasa sesuai dengan diri kamu. Lepas tu dia kata numerik, dah beri tanda kan. Tak perlu kamu tulis sendiri. Tujuan untuk mengukur kebolehan, minat, sikap personaliti, kecenderungan, kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah. Dalam soalan tu dia adalah bahagian-bahagian kan untuk setiap untuk setiap ni kategori ni, minat, sikap, personaliti. Maksudnya adalah untuk memahami keadaan semula jadi dan perbezaan individu secara lebih mendalam. Dan yang terakhir adalah memberikan pendedahan maklumat kejayaan yang lebih luas dan tepat. Itu tujuan untuk ujian psikometrik. Macam kamu lihat contoh ni kan, nampak soalan dia. Untuk soalan dia tak ada betul lah, tak ada betul, tak ada salah. Sebab jawapan semua boleh. Dia bergantung pada diri sendiri. Cuma mereka akan ukur lah kita punya jawapan tu, kita ni cenderung kepada apa kan. Contoh kan, kita baca yang wala apa yang ni. Okey, untuk yang terakhir tu kan. Saya tidak perlu membalas budi rakan saya apabila dia membantu saya kerana dia merupakan kawan baik saya. Kalau kamu, jawapan kamu apa? Saya tidak perlu membalas budi rakan saya apabila dia membantu saya kerana dia merupakan rakan baik saya. Nampak tak soalan yang ni? Nampak ni. So kamu, kalau kamu jawab apa? Tidak setuju. Kan? Betul? Kita kena balas baik lah. Orang panggil buat baik dibalas baik tak? Okey. Jadi soalan senang je, soalan senang. Cuma kamu boleh fikir secara logik lah. Logik, semua yang logik kan.
Sebab dia tengok saya akan berasa menyampah bila orang lain berperangai pelik. Nampak? Soalan dia macam untuk tahu kita punya tindakan kita je. Ada tak siapa-siapa yang pernah jawab soalan ni? Waktu form 3 ke kot dah dah. Tak kan? Kau nanti kamu nak masuk U nanti kan. Kalau kamu ada interview, adalah soalan-soalan macam ni. Senang je. Tapi banyak lah soalan dia macam dalam 300 soalan kan kena jawab dalam setengah jam macam tu. Sebab dia tak nak kita berfikir, nak kita jawab lah tanda-tanda. Seterusnya adalah ujian aptitude, iaitu ujian untuk mengenal pasti kebolehan atau bakat semula jadi pelajar dalam melakukan sesuatu dengan mudah dan cepat. Mengenal pasti, ujian ni untuk tujuan dia adalah untuk mengenal pasti atau menilai kesediaan, potensi, kesesuaian atau meramal kejayaan murid dalam tempoh pembelajaran seterusnya. Dan yang terakhir adalah memberikan gambaran bidang dan atau aliran yang sesuai dipelajari oleh murid. Ini untuk kamu lah ni. Contohnya kalau kamu minat dalam bidang minat matematik kan, pandai matematik. So bila kamu masuk form 4 ni, sekolah akan alirkan kamu kepada ni lah bidang matematik. Macam kamu ni bidang SRT kan, nanti kamu lebih pada kemahiran. Okey. Setakat ni faham tak yang cikgu dah ajar? Ada tak barang persoalan? Faham tak? Okey, dah habis. Itu saja kita punya kelas pada hari ini. Cikgu ulang balik apa yang kita dah belajar. Yang pertama, kita dah belajar mengenal kelebihan dan kekurangan diri dari aspek. Ingat lagi tak? Yang 7 tu. Okey, betul. Minat. Lagi? Okey, betul. Betul. Ya, betul. Okey. Nilai, fizikal, kemahiran. Seterusnya yang kamu belajar hari ni yang kedua iaitu maksud dan kepentingan peningkatan kendiri. Dan yang terakhir, 2 kaedah untuk kamu dapatkan maklum balas dalam proses peningkatan kendiri. Apa dua tu ujian apa ni? Ya, betul. Lagi satu lagi? Ujian? Okey, pandai. Jadi itulah yang kita belajar pada hari ini. Jadi kita akan sambung kelas kita pada pada besok hari lah. Sambung untuk habiskan 1.3. Dan okey, bagus kan dah habis kan? Tak cikgu beritahu. Okey. Okey, hari tu cikgu dah jumpa kamu punya cikgu Azlina. Okey. Okey, first kan, beritahu yang belum siapkan modul. Okey Okey. Yang second ni cikgu nak beritahu, kamu ada tugasan tau yang mungkin kamu terlupa lah nak buat. Cuma ada 5 orang je yang dah hantar. Ingat ke ujian apa? Agak kamu tahu apa nama tugasan apa tu? Sekejap aku tunjukkan. Tan dah siap dah. Tan dah siap kan? Sekejap aku tunjuk balik. Tidak pula. Sekejap. Okey. Nampak tak? Nampak tak? Ni lah tugasan kamu. Patut yang kamu mungkin terlupa dah nak buat kan? Okey. Yang dah buat tu tak payah dah buat dah okey. Yang 5 orang tu yang dah buat tu kan, dah hantar tak masalah lah. Cuma yang mungkin terlupa ni kan, kamu kena buat macam buku ni lah. Buat macam dalam buku teks kan. Kalau kamu buka buku teks kamu, muka surat 15 hingga muka surat 19. Tugasan kamu kan, kamu carilah apa-apa pun aktiviti. Tak kisahlah macam hari sukan ke, macam ni hari kantin kan. Kamu nak buat hari sukan. Boleh hari sukan. Hari sukan ke, apa-apa saja aktiviti yang berkaitan dengan sekolah kan. Tak ada masalah, semua boleh. Tak ada kekangan. Buat ikut macam ni balik. Ikut je macam ni.
Nampak tak? Nombor satu kamu buat apa? Pendahuluan. Kamu ubah pada tahun ini, SMK Keliampau akan menganjurkan hari sukan sekolah. Nampak tak? Kamu ikut je balik. Okey, faham? Okey, nombor dua tu objektif kan. Objektif tu apa yang kamu nak capai dalam kamu punya hari sukan tu. Untuk memupuk, contoh ya, untuk objektif ni kan, memupuk minat bersukan dalam kalangan murid. Okey, faham nombor dua? Kamu ambil je dalam buku ni, kamu ubah. Kamu sesuaikan dengan aktiviti yang kamu lakukan. Lepas tu pelaksanaan tema, tu pun kamu ikut je tarikh. Ikut kamu, tarikh kamu letak bila pun kan. Tak masalah, tempat sekolah kita. Lepas tu tema, tema apa kamu fikir sendiri kan, nak buat apa kan. Lepas tu kumpulan sasaran mestilah kita punya pelajar-pelajar sukan lah ni untuk contoh hari sukan. Kalau kamu nak buat hari lain pun, kalau nak buat hari pengawas ke apa kan, ikutlah. Jadi kumpulan sasaran kamu, pengawas-pengawas sekolah lah. Macam senarai ahli jawatan kuasa tu, kamu boleh je ikut jawatan kuasa yang ada, cuma tukar nama je. Tukar nama, tapi jangan tukar untuk pengerusi lah sebab kamu punya pengerusi tu ikut daripada nama pengetua sekolah kan. Yang penting yang penting nama kamu mesti ada. Tak kisahlah kamu nak letakkan bendahari ke, setiausaha ke, janji nama kamu ada. Dan untuk jawatan lain kan, kamu nak guna nama family kamu pun boleh. Nama kawan kamu pun boleh, tak ada masalah. Janji ada. Okey, boleh tu? Siapa yang tak, Tan dah hantar kan? Okey, kalau siapa yang tak faham tu boleh tanya Tan lah. Ada ke takutnya cikgu kan, tanya Tan je. Yang penting kena hantar je sebab kamu. Ha, sebab salah betul tak ada masalah, yang penting hantar. Sebab sekarang ni yang hantar 5 orang je. Okey, macam jawatan kuasa pelaksana ni, kamu boleh je ikut yang dalam ni, dalam buku teks ni kan. Cuma kamu sesuaikan dengan aktiviti yang kamu lakukan. Sesuaikan Terusnya, okey, tentative program tu, dia pun senang je, kamu ikutlah kamu punya aktiviti kamu lakukan. Ganti dengan apa kan. Kamu sebenarnya boleh je tengok dalam internet. Kena ajak kan. Tengok internet Kamu boleh lah ambil internet, kalau yang sama tu kamu ni lah, kamu masukkan dalam kamu punya kerja ni. Kalau kamu tak sama tu kamu edit lah. Tukar. Tak payah ambil internet je. Lepas tu strategi pelaksanaan tu, macam tu lah macam dalam buku teks. Kamu edit je, ya ikut kesesuaian aktiviti. Anggaran pembelanjaan ni pun sama juga, kamu tulis perkara-perkara yang berkaitan lah. Kamu perlukan apa kan. Kalau nak ikut pun boleh ikut UTEK kan, kuantiti. Tak masalah. Kalau kain rentan tu kamu nak buat 2 boleh. Itu nak buat harga seunit RM40. Tak masalah. Yang penting ada, yang tu je. Tak ada salah, tak ada betul pun. Yang penting ada dan sesuai dengan kamu punya aktiviti yang kamu lakukan. Lepas tu cadangan sumber kewangan. Itu pun kamu boleh je ikut daripada buku teks. Kalau kamu nak tambah, boleh je tulis-tulis daripada pelajar-pelajar kan, sumbangan apa ataupun derma daripada sumbangan daripada pelajar-pelajar dan sebagainya. Lepas tu penutup. Penutup tu program ni diharapkan ya, maksudnya program ni kamu tak lakukan lagi. Kamu baru nak cadang. Lepas tu kamu diharapkan dapat jalankan dengan lancar. Lepas tu surat jemputan mesyuarat ni kamu boleh ambil buku teks kalau kamu tak tahu. Lepas tu yang tu je. Sampai situ je. Sampai sini je sampai surat jemputan mesyuarat. Untuk senarai semak tak payah. Semua tak payah ke bawah. Boleh? So kamu nak berapa lama nak buat Berapa lama kamu nak? 2 minggu cukup 2 minggu? Cukup 2 minggu tak? Kamu jadi kamu buat ni, buat dalam Word lah. So, oh, okay, kamu ada laptop tak? Ha? Ha? Tak ada laptop handphone tak ada, handphone apa nama, macam mana, apa-apa yang boleh kamu buka, buka Word ada tak? Aplikasi apa, tab ke apa ke? Sekejap saya tunjuk kamu. Ni Word. Tan, you buat guna apa Tan?
Apa tu macam tambat tu? Ah, nanti Tan tunjuk kat ni dekat Alif. Macam ni awak panggil Word. So kamu tulislah jangan apa-apa kan. Ah, okey Alif. KM. Okey, kamu ikut je balik daripada buku teks tu. Sekejap aku tunjuk dia. Boleh tak masalah, tapi yang penting boleh hantar. Boleh boleh tak masalah. Lepas tu nonton tu kamu hantar kat cikgu. Boleh kan? Tengok. So kamu tirulah sebiji macam buku teks tu. Sekejap dulu. Sampai yang mesyuarat tu lah. Sampai jemputan mesyuarat. Ah, so kamu pilihlah aktiviti apa kamu nak buat kan. Format dia semua sama macam buku teks ya. Ingat format sama. Cuma isi yang lain lah. Isi tu dah ikut pada kamu punya aktiviti lah. Kalau aktiviti kamu nak buat hari sukan, kamu buatlah pasal hari sukan kan. Faham dah kan? Okey, tak apa, tak faham tanya cikgu lah. Nanti kamu buat eh. Okey, yang lain? Boleh, boleh, tak masalah. Okey. Ya, ya. Poster tu cikgu tak dapat tahu lah. Cikgu Azmi cikgu tahu tak? Kamu buat dah? Okey, tak apa lah. Oh ya, sebab tu cikgu jumpa dia tu. Cikgu jumpa hari Jumaat tu. Jumaat apa? Hari Khamis kot. Dia kata buat sampai muka surat 19 kan? Yang untuk jemputan mesyuarat tu. Okey, tak apa, jangan risau kan? Sekarang ni kamu buat dia dulu yang cikgu cakap tadi tu. Untuk poster tu nanti. Kamu fokus pada satu dulu. Okey. Yang dah buat tu tak apa, yang dah buat tu okey lah. Bagus lah yang dah buat tu kan. Sebab kamu tak perlu buat dah. Untuk yang tak buat lagi, kamu just fokus kan. Untuk muka surat 15 hingga 19 sampai jemputan mesyuarat tu. Boleh? Nur Aisyah kamu tak buat lagi yang tu. Cuma kamu buat poster je eh? Okey, tak apa, tak apa. Sekarang ni kamu buat dulu lah kertas kerja tu. Untuk poster tu kamu simpan dulu. Nanti bila cikgu dah confirm balik dengan cikgu kamu tu, cikgu Azlina tu, cikgu beritahu balik. Boleh? Boleh tak? Kau faham tak Nur Aisyah nak buat macam mana ni? Faham tak? Kan, kamu pilih satu apa-apa pun tukang apa-apa majlis kamu nak buat. So ikut format dan sesuaikan dengan kamu punya aktiviti. Okey eh? Kalau kamu takut salah pun kamu buat sikit tunjuk cikgu tak masalah pun. Okey. Cikgu lagi skor kamu tanya cikgu kan. Kamu buat sikit kalau kamu tak pasti tanya je cikgu. Cikgu beritahu lah betul ke salah ke. Okey lah. Okey, yang tu je kalau kita hari ni. Cikgu ulang balik untuk kerja kamu kan. Yang kalau kamu yang tak siap modul tu, cikgu bagi kamu minta siap lah. Minta siap untuk sampai bab 1.3. Dan untuk yang kertas kerja ni, cikgu bagi kamu masa 2 minggu lah. Minggu ni, minggu depan kan. Sabtu Ahad kan. Tu untuk kamu hantar kat cikgu lah. Okey eh? Faham semua eh? Okey. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi kelas pada esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih semua. Okey. Tak faham ni cikgu eh? Okey, sama.